Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat di dalam media sosial, politik maupun hangat di media sosial adalah tentang Tun Daim Zainuddin dan juga tindakan SPRM menyita menara ilham, dan juga dikatakan bahwa SPRM telah mendedahkan punca sebenar Daim Zainuddin disiasat oleh SPRM. Ia berkaitan dengan rasuah dan juga pengubahan wang. Namun demikian, di laporan yang menarik perhatian kita ialah di sabudin.com menulis Anwar Ibrahim membuat laporan polis terhadap Tun Daim Zainuddin. Bagi Anda yang tak pernah tahu tentang cerita tahun 1999 ini ceritanya apabila laporan polis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin pada 30 Julai 1999. Rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pernah membuat laporan polis terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin pada 30 Julai 1999. Mungkin ramai yang tak pernah tahu tentang hal ini. Kalau Anda baru tahu, sila share video ini supaya semua orang tahu bahawa Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun membuat laporan polis kali pertama pada 1999 berkait dengan rasuah. Laporan polis Tun HS Lee 20455/99 pada 14 April 1999, tak kala memberikan kenyataan di mahkamah, saya telah merujuk kepada. Menurut laporan ini, tak kala memberikan kenyataan di mahkamah, saya telah merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Saya juga telah merujuk kepada surat-surat dari 3 tokoh korporat ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin. Ketiga itu Menteri Keuangan yang membuktikan dengan jelas bahawa beliau menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Tun Daim sejak beliau menjadi Menteri Keuangan buat pertama kalinya dahulu. Malahan, sehingga kini saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau badan pencegah rasuah dilakukan. Dengan ini, saya sertakan dokumen sah bagi membuktikan rasuah, iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli, dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 57.208.500 saham Faber Merlin Berhad saham 1.00 dan 130 juta saham Renom Berhad 50 sen bagi pihak Tun Daim. Beliau mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atau penama beliau. Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 70 juta ringgit. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang berjumlah sejumlah RM 150 juta. Ini tentunya sebahagian kecil dari perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Reserve World
syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejujur sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan pada tahun 1991 dahulu. Dengan kaedah sedemikian, beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lainnya? Saya yakin bahawa dengan cara sedemikian, Tun Daim dengan restu Datuk Seri Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dahulunya dikatakan dikuasai oleh UMNO telah diluputkan kepentingan oleh dua orang penama, iaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Othman. Adalah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Othman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim. Apabila saya laporkan masalah tersebut kepada Datuk Seri Dr. Mahathir dalam tahun 1996, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1990 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpulkan itu hak parti UMNO. Setahu saya berdasarkan bukti surat dan dari akaun dan maklumat Majlis Tertinggi atau Perhimpunan Agung UMNO, tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Keduanya, selaku Menteri Keuangan, menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta ringgit adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan dan teguran tentang masalah tersebut semasa saya berada dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri dan ketakutan di kalangan kuncu-kuncunya terutama Tun Daim. Hanya orang-orang rasuah punyai kepentingan bersama yang akan terus melindungi perlakuan rasuah berjumlah berbilion ringgit. Dari maklumat yang diberikan ini sahaja terbukti rasuah berbilion ringgit dan pecah amanah jenayah. Saya juga sedar tanggungjawab besar polis dan BPR untuk menyiasat dan bertindak. Rasuah telah menjadi barah dan berpunca di kepala dan merebak ke bawah. Ia memerlukan ketegasan dan keberanian untuk bertindak sebelum negara dimusnahkan oleh mereka. Disertakan bersama ini Exhibit A, Surat Tan Sri Halim Saad, Exhibit B, Surat Tan Sri Tajuddin Ramli, Exhibit C, Surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah oleh Anwar Ibrahim jam 12.28 tengah hari pada 30 Julai 1999. Exhibit A dan B dan C disertakan di dalam laporan sabudin.com ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.